is a Mari podcast. Ini adalah podcast Bosan. Kami merupakan sebuah rangkaian podcast bersama Mari. Untuk hari ini kita ada Fazirul Niza Zulkifli, penolong pengurus Jabatan Pembangunan Pasaran selepas jualan. Apa khabar Fazirul? Alhamdulillah sihat Ibrahim. So sebelum kita start podcast ni, kita ada sembang sikit pasal equipment kita, pasal the fact that kita ni continue on, pandemik ni dah dekat 15 bulan, 16 bulan, walaupun ada exit strategy dan sebagainya, nampak gaya isu pandemik ni masih berterusan. Jadi kita nak tahu juga tentang fakta yang seringkali diperbincangkan, seperti mana dikongsikan oleh Persatuan SME, sebanyak 40% syarikat mungkin akan kehilangan perniagaan mereka sebab pandemik ini berlarutan, dan susulan PKP full lockdown 3.0 dilaksanakan, angka ini mungkin meningkat, dan itu yang dikongsikan oleh Persatuan SME. Tapi kalau kita tengok dengan mata kasar kita, around our neighborhood pun banyak bisnes dah tutup. My own very next neighbor sebelah ni pun payah dia nak buat bisnes, dan dia kata dia dah let go a lot of people. Jadi isu dia sekarang macam mana kita nak tengok tentang isu macam mana usahawan boleh membantu mendigitalisasikan perniagaan mereka dalam era pandemik ini. Jadi mungkin sebelum kita menjurus kepada dalam isu ini, mungkin Fazirul boleh ceritakan sedikit tentang apa yang Mari sedang buat dan apa tanggungjawab Fazirul dalam isu ini. Okey, alright. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasihlah kerana sudi menyebut saya ke dalam sesi podcast untuk kali ini, untuk saya kongsikan sedikit tentang program-program ataupun inisiatif Mari lah ke arah membantu SME dalam mendigitalisasikan perniagaan mereka lah. Okey, so seperti yang Ibrahim dah perkenalkan diri saya pada awal podcast ni tadi. Okey, so saya di Mari saya merupakan penolong pengurus di bahagian Aftermarket Development Department, dan pada masa yang sama saya juga merupakan salah seorang trainer di Mari yang di dalam program digital marketing. Mana dalam program ni kita memperkenalkan kepada para usahawan semua apakah strategi ataupun platform yang kita boleh gunakan, platform digital kita boleh gunakan untuk bantu perniagaan kita untuk terus sustain dan juga berkembang dengan lebih maju lagi lah. Kita nak tahu juga tentang trend apa yang sedang berlaku, terutamanya di kalangan usahawan yang kecil dan sederhana dalam era pandemik ni. Mungkin apa yang Fazirul dah lihat, dan juga tentang partners ataupun klien yang Fazirul deal with sekarang ni. Okay, so seperti yang kita tahulah, bila start je pandemik COVID-19, sebenarnya bukan ketika time pandemik je. Start je bila boleh kata seluruh dunia start buat lockdown dekat tempat masing-masing, boleh kata semua perniagaan terjejas. So kalau kita tengok pun, benda macam ni pun bukannya dia efek kepada perniagaan-perniagaan kecil je, termasuk dengan perniagaan yang besar terutamanya, sebab bila perniagaan tu besar, cost operation diorang pun lagi lebih besar. At the same time, bila diorang tak boleh terus berniaga, cost operation diorang ni diorang perlu tanggung juga. And then tak terkecuali juga kepada usahawan-usahawan yang kecil juga, diorang ni pun turut terjejas, sebab mungkin ada yang sebelum ni perniagaan mereka ni lebih operasi, dari segi operasinya lebih ke arah offline. Contohnya seperti buka kedai makan, kedai platform menjual yang barang, memang ada bisnes perniagaan. And then bila pandemik ni, untuk nak menyelamatkan keadaan tu, mungkin boleh kata dekat mana-mana sedunia ni buat lockdown, mungkin ada perniagaan yang terpaksa tutup sementara, atau bila tutup sementara walaupun dalam satu tempoh tu boleh membuatkan mereka mengalami kerugian yang kata besar, ataupun walaupun kecil pun
bila dia terkumpul lama-lama pun mereka akan menanggung satu kos yang agak besar. Jadi bila dah macam tu mereka tak dapat nak meneruskan perniagaan, itulah antara jalan yang diorang pilih, sama ada diorang akan tutup perniagaan yang sedia ada, tapi pada yang masa sama ada juga setengah usahawan dia cuba mencari strategi baru macam mana untuk terus survive dalam era pandemik ni. Dan juga ada juga yang mungkin mereka fikir perniagaan ni kalau nak berubah strategi tu pun agak susah. Ada yang tukar bidang bisnes pun ada juga. Mungkin dulu dia buat perniagaan buka bengkel kereta, and then sekarang dia buat food panda, jual makanan saja. Okey, Fazrul dah sentuh tentang isu penting which is perubahan, change management senang kata. Dan change management ni melibatkan beberapa benda. First adalah sama ada usahawan tu mampu untuk buat benda baru, bidang baru, ataupun mungkin adakah pasaran nak barang yang lain daripada yang diberikan sebelum ini. Dan juga tentang capacity individu dan juga syarikat itu, tentang tahap mana diorang boleh buat. Contohnya macam saya kalau nak buka bengkel kereta tak boleh, impossible sebab saya tak kerti. Tapi mungkin benda lain saya mungkin boleh buat, F&B contohnya, mungkin, I don't know. Tapi isu dia sekarang ni tentang apakah change management challenges, cabaran untuk ubah bentuk syarikat orang sekarang ni. Jadi benda yang saya nak tanya Fazrul sekarang tentang isu yang amat penting, iaitu real life scenario. Mungkin Fazrul boleh kongsikan case study yang dah dilihat sebelum ni tentang macam mana sesebuah usahawan ataupun sesebuah syarikat berjaya untuk mendigitalkan company diorang ataupun berjaya untuk mengubah dan menyahut cabaran pandemik ini. Okey, alright. Berkenaan dengan semua pandangan saya, kalau kita compare macam dulu kalau kita nak buka perniagaan, mungkin saya sebabkan bidang saya ni otomotif, saya akan cuba cerita sedikit kepada bahagian otomotif. So kalau macam dulu seperti yang kita tahu, nak buka bengkel otomotif ni kita perlukan kemahiran dalam membaiki kenderaan. Itu saja dah mencukupi untuk buka perniagaan. Ini mungkin pada tahun sebelum penggunaan gadget dan internet ni meluaslah terutamanya lah. Jadi apa yang diorang perlu buat, diorang hanya just perlu buka bengkel di tempat yang orang kata yang ada traffic flow yang tinggi, maksudnya kawasan orang lalang, orang boleh nampak premis perniagaan dekat situ dah mencukupi dah. Orang akan lalu je dia nampak, itu bengkel kereta, so dia akan terus singgah je dekat situ. Tapi kita tengok bila starting daripada era gadget dan internet ni boleh kata digunakan secara meluas dan merata-rata, trend perniagaan tu dia dah berubah. Di mana kalau kita tengok pun ada banyak perniagaan ni yang dah boleh kata yang dah establish, yang dah lama dekat dalam pasaran ni pun banyak tutup. Ini sebelum zaman pandemik lagi pun dah ada berlaku dah isu-isu macam ni. So kalau kita tengok kebanyakan antara isu dia bila mereka ni kurang pendedahan untuk mengikuti trend semasa, iaitu macam sekarang apa perniagaan perlu buat pemasaran dalam platform digital. Kalau dulu mungkin kita just bagi flyer je dah cukup, buatkan rentan je dah mencukupi. Tapi bila ada perubahan dalam pendigitalan ni, kita tengok sekarang kalau nak buka perniagaan, kadang dekat kawasan terpencil pun dah boleh dah sekarang. Yang paling penting kita dengan ada platform digital, kita boleh marketkan je perniagaan kita, produk kita daripada luar. Kalau kita pun banyak juga produk-produk yang orang kata yang viral ataupun yang trend dekat Malaysia ni pun banyak base orang HQ diorang pun kat kawasan luar bandar je sebenarnya. And then disebabkan sekarang ni dah ada kemudahan platform untuk buat promosi dengan ada perkhidmatan penghantaran, boleh post barang dan sebagainya, diorang boleh beroperasi tu dekat kawasan yang tak mempunyai traffic flow yang tinggi. Diorang hanya utilisekan saja platform digital dekat gadget dan internet untuk promosikan perniagaan diorang. Antara benda yang selalu diperbincangkan di kalangan usahawan adalah tentang isu kos dan juga marketing dan advertising, which is quite related to cost juga sebenarnya.
adakah aktiviti pemasaran dan juga pengiklanan penting untuk usahawan terus dapat dikenal pastilah oleh pasaran? Do you think that this is an area yang diorang boleh explore further, maknanya spend more advertising untuk get more eyeballs, ataupun ada cara lain untuk dapatkan pasaran tu aware dengan bisnes diorang? Okay. Alright. So actually macam kalau kita cerita tentang kos pemasaran ni, dia sebenarnya tak semestinya perlu involve dalam aktiviti pemasaran digital je. Sebenarnya kalau kita tengok offline marketing dulu pun, nak buat flyers pun waktu dulu perlukan kos untuk kita nak cetak. Even kalau dulu kita tak ada kemahiran cetak pun nak perlu upah orang untuk design flyers tu supaya nampak lebih menarik. Termasuk juga kalau kita nak letak kain lentang, letak banting banner untuk buat promosi, termasuklah upah orang pergi gantungkan tu pun memang kita keluarkan kos dekat situ. So cuma mungkin untuk kali ni kos tu mungkin kita perlu orang kata apa ke arah spend juga kos tu ke bahagian untuk nak spend untuk buat pemasaran ke arah digital lah. Cuma yang sekarang ni antara dalam case study, antara cabaran-cabaran kita highlight ni adalah bukannya hanya sekadar kos saja. Mereka ni perlukan orang kata kemahiran untuk macam mana nak ke arah digital tu. Sebab kalau dulu macam tu lah, kita kat Gablik, peniaga ada satu kemahiran, tahu masak makanan sedap atau tahu repair kereta je dah mencukupi. Tapi macam sekarang kemahiran tu je tak mencukupi. Diorang perlu fikirkan kaedah macam nak kembangkan pemasaran, nak mendigitalkan tu pun perlu ada skill. Contohnya nak gunakan platform apa, dan guna platform ni pun ada banyak perkara-perkara berkaitan teknikal. So mungkin dalam mereka kadang ada juga yang mereka highlight dari segi costing, mungkin mereka tak menjadi masalah untuk keluarkan, tapi dari segi nak mendapatkan kemahiran tu, untuk diorang nak hire mungkin staff yang tu pun diorang nak jumpa, mungkin nak dapatkan staff yang mempunyai kemahiran dalam membuat aktiviti pemasaran digital, konten digital ni pun mungkin tak terlalu, orang kata tak ramai yang diorang boleh dapatkan untuk kemahiran tersebut lah. Okey, untuk program digital marketing MARI, inisiatif MARI ini bantu untuk mendigitalkan perniagaan usahawan. Mungkin Fazrul boleh cerita sikit tentang program digital marketing MARI? Okey. So pada asalnya program ni, kita start buat program ni pada tahun 2016 dulu. Pada waktu tu memang kita fokus lebih pada usahawan bidang otomotif, terutamanya dalam untuk usahawan yang membuka bengkel kereta dan menjual alat ganti. Sebab pada waktu tu kita bila saya pergi ke bengkel ataupun tanya usahawan, kadang waktu tu masih orang kata awareness terhadap menggunakan platform digital dalam kalangan usaha otomotif ni mungkin tak begitu tinggi. Waktu tu kita boleh jumpa lagi ada diorang bercakap macam saya buka bengkel kereta je, kenapa nak kena buat Facebook, lebih kurang buat Instagram dan sebagainya lah. Dan juga ada yang berminat tapi diorang mungkin dari segi komitmen masa, disebabkan kerja baik beli kenderaan ni kadang kalau kerja tu memerlukan masa yang lama, 20 jadi diorang nak pegang gadget tu untuk buat marketing tu mungkin diorang tak ada masa lah pada waktu tu. And then kemudian antara isu yang dia highlight kebanyakannya bila diorang attend training dekat luar sana, kebanyakan program tu dia ajar, boleh kata dia open lah untuk semua jenis perniagaan, case study yang di-sharekan. Tapi sebab bila mungkin ramai yang join dekat dalam tu bercampur kategori perniagaan, kecantikan, pakaian sebagainya. Jadi daripada situ saya start ketiga, why not sebagai MARI merupakan orang kata center yang agensi yang menguruskan industri otomotif Malaysia, kita buat satu program digital marketing yang kita akan fokuskan untuk mengajar di dalam skop otomotif sahaja. So di sebenarnya mungkin dari segi asas ni sama je kalau kita pergi dekat mana-mana, tapi case study yang kita gunakan dekat dalam pembelajaran ni memang kita fokus lebih pada bahagian otomotif saja. So ada itu spesifik tentang program lah.
Okey, jadi kalau nak melibatkan diri, usahawan nak melibatkan diri dalam program ni, diorang kena bayar apa-apa ke? Okey, untuk program ni kita buat masa kita tak ada mengenakan sebanyak sebab kita akan bermula pada modul yang asas terlebih dahulu untuk berikan pendedahan dan antara platform digital utama yang mereka perlu gunakan. And then selepas diorang dah join kelas asas tu, mungkin dekat situ mereka akan nampak dengan lebih jauh dekat mana platform yang mereka nak fokus. Sebab kadang ada setengah orang tu mungkin dia tak nak pergi dekat social media, dia nak lebih pada mungkin nak buat video dekat YouTube. Ada yang setengah orang tu mungkin dia nak lebih pada platform mungkin seperti macam TikTok. Ada setengah ni nak fokus pada still nak pergi dekat Facebook, Instagram. Jadi dekat situ nanti kita akan pergi ke modul yang lebih mendalam lagi lah. Dan itu nanti mungkin melibatkan yang advance tu, dia depends kepada yuran yang ditawarkan pada waktu tersebut lah. Okey, satu benda yang penting untuk usahawan tahu adalah tentang kalau nak melibatkan diri dalam program hari ini, adakah terlebih kepada automotif sahaja ataupun yang berkaitan dengan automotif ataupun mereka yang lebih luas bidang perniagaan, mungkin dalam industri teknologi, pendigitalan, robotics dan sebagainya, ataupun brick and mortar, F&B pun boleh. Macam mana? Okey, dia disebabkan pada asalnya program ni memang kita fokus untuk usaha automotif. Tapi bila kita receive feedback daripada industri, apa yang diorang apply, apa yang diorang belajar ni memang membuahkan hasil terhadap perniagaan diorang. Jadi apa yang diorang buat, diorang cuba recommend dekat kawan-kawan diorang, bukan saja dalam sektor otomotif, kerana dalam perniagaan dalam bidang lain. Jadi disebabkan mereka ni recommend, kita memang terdapat permintaan daripada bidang selain daripada otomotif untuk belajar. So, jadi macam sekarang, pada tahun 2016 tu kita start otomotif, macam sekarang kita dah open dah. Sebenarnya any business yang nak mengikuti program ni, kita memang kita open lah untuk mereka untuk nak join program bersama dengan Mari. Termasuk juga modul yang kita tawarkan ni pun, kita memang sentiasa tambah baik dan kita akan tambah mengikut mengikut trend semasa lah. Mungkin kalau dulu memang awal kita fokus kepada Facebook je, lepas tu kita tambah di Instagram, and then sekarang kita dah start tambah dengan WhatsApp for Business, Google dan sebagainya lah. Di hard skill yang dipelajari melalui program-program ni penting. In fact, itu sebab utama sebenarnya, main reason untuk melibatkan bisnes dalam program semacam ni. Tapi soft skill juga penting, dan mungkin untuk meningkatkan rangkaian perniagaan dengan collaboration dengan future partners dan sebagainya. Ada keperluan untuk usahawan-usahawan ini memasuki satu macam kumpulan ataupun rangkaian di mana they can leverage dia orang punya strength one over the other, ataupun is very much silo antara relationship dengan Mari dengan usahawan sahaja, maknanya dia tak ada visibility dengan syarikat-syarikat lain. Okay, actually kalau macam pihak Mari memang kita ada sediakan ada banyak program lah. Jadi biasanya macam program untuk pemasaran kita merupakan salah satu program yang kita buat. Dan sebenarnya untuk dalam program ni kita ada lagi beberapa program yang kita buat untuk nak bantu usahawan, terutama dalam pengurusan bisnes dia. Sebagai contoh, kita ada salah satu program yang diuruskan oleh department saya, kita panggil Workshop Transformation Program lah. Mana program tu memang kita latih pada usahawan dalam bidang otomotif ni untuk menguruskan perniagaan dia, menguruskan kewangan perniagaan mereka untuk nak buat. Sebab bagi kita mungkin tak touch dekat bahagian technical skill macam nak baik pulih kereta, sebab mereka memang dah berkemahiran tinggi dalam bidang tu. Tapi kita cuba pergi dekat area yang mana mereka perlukan bantuan dengan lebih lagi, macam mana diorang nak terus grow dalam perniagaan diorang. And then selain daripada tu, antara networking kita buat, bila dalam tu semua memang kita kumpulkan semua usahawan-usahawan otomotif, dan dalam tu memang kita build network. Yang pada mana asalnya sebelumnya program ni diorang akan anggap sama mereka ni pesaing.
Tapi lepas dah join, bila kita dah bagi kesedaran dengan dah ada program tu, diorang boleh buat networking, diorang boleh berpartner pula dan kembangkan bisnes dalam kalangan sama diorang sendiri. Boleh membantu sama mereka sendiri. Ramai perniagaan dia silap faham di mana everyone is a competitor, sedangkan di reality dia ada konsep frenemies. Kita tengok contoh terbaik dalam sektor teknologi, Apple, Google selalu berkelahi contohnya, tapi sebenarnya they need each other more than ever, dan itu of course multi-trillion dollar business lah. Tapi bila dalam konteks usahawan di Malaysia ni, terutamanya perniagaan kecil dan sederhana KS, rangkaian network tu penting. Of course not just with other businesses dengan other entrepreneurs, tapi mungkin networking dengan badan-badan kerajaan, networking dengan financial institutions ataupun in fact VC, potential funders, angel investors dan sebagainya. Jadi adakah program hari ini dapat linkkan businesses ni dengan these kind of stakeholders, mungkin kepada dana ke kepada business owner yang lain ke macam mana? Okay. So sebenarnya untuk semua program yang Mbak Dia memari memang dia bukannya lepas sahaja usahawan dengan program ni, bukan sahaja program tersebut terhenti setakat tu. Sebab kita memang akan offer lagi program-program lain yang ada kesinambungan pada program yang dia dah join sebelum tu. And then memang kita pun antaranya memang kita akan linkkan dengan agensi-agensi lain yang mungkin yang ada memberikan bantuan dari segi macam mana nak mengembangkan perniagaan, dari segi dan juga kita linkkan dengan pihak-pihak pelabur yang ingin kembangkan bisnes diorang dalam kalangan usahawan dekat Malaysia ni, otomotif terutamanya. So dia merupakan salah satu program ni pun antara kepentingan dia, contoh kita ambil untuk nak linkkan mereka ni dalam mendapatkan grant dan membuat pinjaman perniagaan sebagai contoh. Kebiasaannya antara requirement yang diperlukan untuk mereka dapatkan pinjaman ni, biasanya agensi beri pinjaman ni diorang akan request sebagai contoh nak tahu transaksi perniagaan tu macam mana apa semua. Tapi dalam program ni kita akan buat kaji selidik latar belakang perniagaan tersebut, ada tak dia sediakan ni. Jadi kita assist diorang untuk kata apa menguruskan perniagaan, menyediakan segala keperluan tu sebelum kita channelkan mereka ke tempat yang lebih luas lagi. Jadi memang program tu memang bersambung, dan kebanyakannya bila dia dah join dengan program-program hari ni, memang dia akan nampak lebih banyak lagi potensi untuk mengembangkan perniagaan, hinggalah sampai ada yang dulu join daripada perniagaan yang kecil, dia berkembang sampai dia dah request untuk macam mana buat produksi dan macam mana nak exportkan produk diorang tu. Jadi kita akan terus bantu usahawan dalam program-program yang dianjurkan oleh MARI. Okey, so kita pun dapat tahu kerajaan dah mengumumkan pelan pemulihan negara, dan pelan ini pun telah mendapat persetujuan Majlis Keselamatan Dalam Negara, dan rakyat pun dah macam-macam debate. Ada yang suka, ada yang tak, ada yang sakit hati, ada yang suka hati dan sebagainya. Generally speaking, semua orang dah letih dengan pandemik ni, dan ramai yang tertanya-tanya apakah lagi fungsi untuk memastikan perniagaan terus berjalan lancar tatkala pandemik sedang masih lagi melanda negara kita. Jadi mungkin Zul boleh cerita sikit tentang exit strategy untuk perniagaan-perniagaan ni. Berapa lama lagi condition ni akan berpanjangan, dan sekiranya ia betul benar-benar berpanjangan sampai ke tahun depan dan tahun-tahun yang mendatang, apakah pesanan Fazlul kepada syarikat-syarikat ni untuk memastikan perniagaan mereka terus terbuka, ada isu going concern, dan memastikan bahawa profitability perniagaan ni dapat dipertahankan. Okay, alright. Okay, antara nasihat saya lah yang saya boleh kongsi kepada usahawan, yang pertama sekali, okay, kita tak boleh terus berada dalam masalah yang kita mengalami, yang kita alami sekarang je. Untuk terus macam duduk berdiam diri dan hanya tunggu dan lihat apa yang akan terjadi sebelum tu. Kita walaupun orang kata
dekat pihak kerajaan ada umumkan PKP sehingga pada waktu bila ke sebagainya, kita perlu lebih bersedia jika datangnya perkara yang tak dijangka. So kita beranggapan pandemik ni dah habis. The unexpected orang cakap kan. Betul. So kita just anggap je mungkin walaupun kata PKP ni katakanlah ditamatkan pada bulan lain, kita just anggap je macam ni kalau tiba-tiba pandemik ni dia berlarutan sehingga 2-3 tahun akan datang. Jadi apakah strategi yang kita perlukan? Jadi kita tak boleh terus duduk berdiam. Jadi apa kita perlu? Kita perlu mencari strategi macam mana kita nak terus sustain dengan perniagaan yang sedia ada. Dan kalau kita ada premis pun sebagai contoh, tak semesti kita tutup premis tu, perniagaan kita tutup. Jangan macam contoh ada mungkin akan saya dulu buka kedai makan. Tapi bila dah sekarang tak boleh kedai makan boleh drive-thru, apa yang dia perlu buat? Dia menggunakan platform seperti Grab, Foodpanda untuk dia tetap menyediakan makanan dan dia boleh menjual makanan tu dan boleh buat order sama macam biasa. Dan pada masa tu dia ambil peluang, dia kata benda ni bukan sahaja boleh sustainkan perniagaan dia, tapi dia dapat meningkatkan keuntungan sebab dia kurangkan kos operasi dekat situ. Dia tak perlu bayar apa, dia hanya perlu sediakan dekat rumah and then penghantaran semua disediakan. Itu pertama kita kena carilah apa strategi dan kita boleh gunakan macam mana kita nak terus berada dalam perniagaan tersebut. Contoh kalau macam otomotif pun sama juga. Macam hari tu bila ada dalam kalangan mereka tak dapat kebenaran apa nak buat, so mereka ada spare-part yang alat ganti kenderaan yang mereka ada stok dekat situ. Apa dia perlu buat? Mereka pasarkan secara online dan barang tersebut boleh dipost. Dan kaedah pasang ataupun repair benda tu, diorang boleh guide customer diorang. Cara nak pasang ni, diorang sediakan video dan pelbagai cara yang digunakan lah untuk nak buat. Itu yang pertama, kita tak boleh terus berada dalam orang kata apa, kita perlu tu lah, expect dan unexpected lah. Yang kedua, walaupun kita ni dah jumpa satu strategi yang baru ataupun dah mempelajari ilmu yang baru dan mungkin kita rasa macam dulu kita kan tak belajar pemasaran digital, tapi kita belajar kita dah belajar. Tapi sebenarnya ilmu yang sama ni kita perlu keep up to date. Dia bukan saja hanya sekadar berubah sebab trend perniagaan zaman sekarang dia boleh berubah anytime saja. Contoh dia kalau macam polisi pengiklanan di internet ni pun dia boleh berubah anytime je. Kalau dulu mungkin posting kita boleh spend RM10 sehari pun dah boleh dapat banyak customer. Sekarang ni mungkin kalau kita spend dengan jumlah yang macam tu kita tak dapat impact yang sama. Jadi strategi pun dia berubah-ubah. Mungkin macam dulu ada Facebook, Instagram sedang mencukupi, tapi tak sekarang trend orang menggunakan YouTube, TikTok apa semua dia perlu explore dengan lebih lagi. Jadi kita perlu untuk keep, dia perlu buat semacam kita dah pernah belajar, tak perlu attend lagi. Kita just perlu attend untuk up to date saja ilmu tentang pemasaran dan juga perniagaan kita untuk kita terus grow. Okey, baik. Kalau orang nak tahu lebih lanjut macam mana, kat mana orang boleh cari maklumat lebih? Okey, untuk maklumat lanjut berkaitan dengan program Mari, boleh saja melayari website Mari, www.mari.my, ataupun jika terdapat sebarang pertanyaan yang lebih lanjut, boleh menghubungi Mari ataupun email kepada departmen saya add@mari.my, add@mari.my. Dekat situ boleh ajukan pertanyaan berkaitan dengan program yang kita buat untuk bantu para usahawan dan kita akan assist daripada situ dan nanti. Okey, baik. Terima kasih Fazirul Niza, Pengurus Jabatan Pembangunan Pasaran selepas jualan Mari. Jika anda terlepas pandang ataupun terlepas mendengar mana-mana bahagian dalam podcast ini, sila cari Mari, MARII, di mana-mana saja anda mendapatkan podcast. Nama saya Ibrahim Sani, sekian. This is a Mari podcast.